isim. Bismillah. Kita ulang balik tajuk minggu lepas yang kita dah belajar iaitu sifat mausuf. Ini tajuk yang mudah. Sifat mausuf. Sifat mausuf. Ya. Bila kita sebut sifat mausuf, dia kena ingat empat perkara. Ya, 4 perkara. Contoh, kita buat satu contoh. Kita nak kata apa? Contoh apa? Katakanlah kata hizaun. Apa mana hizaun? Kasut. Kasut. Kata kasut tu kotor. Kasut tu kotor nak kata macam mana? Ataupun kasut baru. Kasut baru. Kasut baru macam mana? Jadi dah. Ini hizaun ni muzakkar. Ingat bila muzakkar dia kena dengan muzakkar. Jadidun. Ataupun hizaun jamilun. Kasut cantik. Kasut yang baru. Kasut lawa lah tu. Kasutnya lawa. Jamilun. Tengok. Hizaun jamilun. Ini merujuk kepada dua kalimah isim. Ini ada tanda tanwin dhammah. Di sini pun tanwin dhammah. Jadi inilah tanda isim bertemu dengan isim. Okey, hizaun jamilun. Apa maksud? Kasut yang cantik. Kasut yang cantik. Jadi kita tengok betul tak dia ada 4 ciri yang kita sebut sama tadi. Okey, pertama ini kalimah isim bertemu isim. Kemudian kita tengok ni marfu' dengan dhammah. Ni pun marfu' dengan dhammah. Sama kan? Kemudian hizaun. Ini muzakkar kan sebab tak ada tanda muannas. Jamilun juga sama. Ini muzakkar. Lepas tu tengok bilangan dia. Adadun dia. Hizaun. Ni tanda mufrad. Jamilun juga tanda mufrad. Jelas? Jadi dia mesti ada 4 ciri yang sama. Okey, ulang balik. Apa ciri dia? Isim bertemu isim. Isim bertemu isim. Lagi? Bilangan. Sama jadinya. Dengan mufrad. Lepas tu marfu' dengan marfu'. Satu muzakkar dengan muzakkar. 4 ciri yang mesti sama. Barulah boleh jadi sifat mausuf. Ya, barulah boleh jadi sifat mausuf. Apa tak dapat? Contoh lagi satu. Contoh lagi. Contoh buat muannas. Ini muzakkar kan? Cuba buat muannas. Cuba buat mu'annah dalam bentuk makrifah. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Ini muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Okey, dia punya sifat kena buat mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Okey. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Al-kabiratu. Al-kabiratu. Dia kena sama-sama, nampak? Ini ada alif lam, di sini juga mesti ada alif lam. Ini dhammah, di sini juga dhammah. Ataupun di sini marfu', di sini juga mesti marfu'. Ini mu'annas, ini juga mu'annas. Ini mufrad, di sini juga mufrad. Okey, faham tak? Ma mana as-sayyaratu al-kabiratu? Kereta yang besar. Kereta yang besar. Ini kasut yang cantik. Apa beza hizaun jamilun dengan as-sayyaratu al-kabiratu? Apa bezanya? Jentina dan muzakkar dengan muannas. Ya. Ini muzakkar dengan muzakkar. Ini muannas dengan muannas. Lepas tu ini nakira dengan nakira. Ini makrifah dengan
Ma'rifah. Bilangan sama. Ya, bilangan sama marfu' sama-sama marfu'. Jelas ke tidak? Okey. Saya bagi peluang bertanya sebelum kita berubah kepada yang lain. Okey, sila bertanya dengan mufrad, muzakkar dengan muzakkar. Ini pun mufrad dengan mufrad, ini muannas dengan muannas. Cuba tukar jadikan musanna. Tukar jadi musanna. Cuba, mana musanna? Bilangan dua. Cuba tukar jadi bilangan dua. Yang pertama ni tukar jadi yang dua. Cuba. Hizaun jamilun. Tukar kan? Oh, tak betul ni. Hizani. Ni jamilun ni. Jamilani. Okey, senang je kan? Hizaani jamilani. Okey, sekarang bilangan berapa ni? Mana tanda bilangan dua? Mana tanda bilangan dua ni? Alif nun. Bagus. Alhamdulillah. Ada tambahan di ujungnya alif nun. Ini dia punya mansub. Sifat wajib ikut mansub. Sifat sampai dunia kiamat kena ikut. Nampak dia ikut dah ni. Jadi sekarang berapa pasang kasut ni? 2. 2 pasang kasut yang cantik. 2 pasang kasut yang cantik. Okey, sekarang cuba buat as-sayyaratu al-kabiratu. Tukarkan bilangan 2 buah kereta yang besar. Tukar. Cepat. Jangan lambat. Sarifuddin, cuba tukar. Haji Sarifuddin, cuba tukar 2 buah kereta yang cantik. Boleh? Sayyarani. Sayyaratun. As-sayyaratu. As-sayyarani. Mana boleh tun? Sebab ni dah ada alif lam. As-sayyar, ini sabdu ya. As-sayyaratani. Ni Al-kabiratani. Alhamdulillah. Ikut. Ini sifat wajib senantiasa ikut mansub. Al-kabiratani. Sekarang ada berapa buah kereta yang cantik? 2. Bukan cantik pula, besar. 2 buah kereta yang besar. Di tengah-tengahnya ada kalimah apa? Ada. Di tengah-tengahnya ada kalimah yang. Okey, 2 pasang kasut yang cantik, 2 buah kereta yang besar. Boleh? Okey, satu lagi contoh yang terakhir sebelum kita nak masuk kepada muka surat 33. 33 ke 32. Okey, satu lagi contoh. Kitabun saghirun. Okey. Buku yang kecil. Kitabun saghirun. Buku yang kecil. Berapa buah buku kecil ni? Sebuah. Jadi kita boleh tulis sebuah buku yang kecil. Okey, cuba tukarkan. Ini dalam bentuk nakirah. Ini dalam bentuk nakirah kan? Nampak ni tanwin, dhammah, tanwin, dhammah. Ini nakirah. Cuba seorang tukarkan kepada ma'rifah. Seorang aja. Cuba pada isi ma'rifah. Ini isi nakirah. Seorang tolong. Kitabu as-saghirah. As-saghirah. Saghiru betul. Kalau saghiru salah. Ingat sifat wajib ikut mansub. Kalau mansubnya tanwin dhammah, dia kena ikut tanwin dhammah. Kalau ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Di sini dia
dengan dhamma, tak boleh tukar dengan fathah. Okey, sekarang al-kitabu al-saghir. Al-saghir. Okey, tulis dulu. Jadi sekarang ingat, sekejap lagi lepas kelas sekarang belum tentu ingat. Al-saghir. Tolong tengok ini dalam bentuk nakirah, ini nakirah. Nakirah. Ini ma'rifah. Okey, tanda buat dulu betul-betul. Sekejap lagi kita nak masuk kepada muka surat 33. Okey, sekarang kita masuk muka surat 33 insya-Allah. Betul ke B? B betul. Okay, B. Okey, tengok B dari isim nakirah. Dari isim nakirah. Apa maksud nakirah? Umum. Kata nama umum. Saya tutup ni dululah. Okey. Dari isim nakirah, bismillahirrahmanirrahim, sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan marfu'. Marfu' artinya berbaris hadapan. Berharkat tanwin dhammah. Berharkat tanwin dhammah. Apa maksud tanwin dhammah? Baris dua di hadapan. Baris dua di hadapan. Okey, tengok dibagi contoh. Qurratun. Apa maksud qurrah? Bola. Okey, bola ni muzakkar ke muannas? Qurratun muzakkar ke muannas? Muannas. Mana muannas? Kerana ada qurratun saghiratun. Kat skrin tak ada, tengok buku lah. Qurratun mufrad muannas. Tanda muannasnya ada tanwin dhammah. Ada tanwin dhammah. Saghiratun. Okey. Kita kena jelas, kena faham betul-betul. Pertama kena jelas, kena faham ini adalah kalimah muannas. Mana tanda muannas di ujungnya ada ta marbutah. Ta marbutah. Jadi bila nampak ta marbutah ini dia bukan kalimah muzakkar. Dia adalah kalimah muannas. Qurrah, apa maksud qurratun? Qurratun artinya bola. Bola. Jadi bola ni, kalimah ni adalah dalam bentuk mufrad muannas. Jadi qurrah ni yang disifatkan ataupun objeknya apa benda? Objeknya ialah bola. Kalau kita tulis Melayu, bola ni tak nampak pun tanda perempuan. Memang kalau bahasa Malaysia tak ada perempuan, tak ada boleh membezakan lelaki dan perempuan. Hanya bahasa Arab yang boleh membezakan kalimah itu lelaki dan perempuan. Okey, ini bola. Pertama kita nak kena tahu bola ni dalam bahasa Arab perempuan ke lelaki. Bola ni perempuan sebab ada tanda perempuan. Mana tanda perempuan? Pada ta marbutah. Jadi ta marbutah ini merujuk kepada kalimah. Ini adalah kalimah muannas. Okey, ini adalah mansuf. Setiap mansuf dia berkendak kepada sifat. Ini saghirah adalah sifat. Okey, ingat sifat senantiasa ikut mansub. Tengok, bila mansub ada tanwin di ujungnya dengan tanwin dhammah, maka dia juga wajib ikut tanwin dhammah. Tak boleh di sini tanwin dhammah, di sini dengan baris dua di atas atau di sini baris dua di bawah. Okey. Dia mesti sama dari segi di hujung kalimah itu tanda barisnya mesti sama.
Okey. Kemudian cuba tengok. Di sini ta marbutah, di sini juga mesti ada ta marbutah. Menunjuk kalau mansubnya muannas, sifat juga wajib muannas. Di sini marfu, tanda marfu ini merujuk kepada bilangan mufrad. Di sini juga mesti mufrad. Mesti juga mufrad. Jadi pertama, kedua-dua adalah isim. Kemudian kedua-duanya adalah muannas. Kemudian kedua-duanya adalah marfu. Okey, sekarang inilah yang disebut sifat. Ini dia sifat. Mansub ini dia. Sifat mesti merujuk kepada objek itu. Jadi sifat saghirah, mansubnya qurrah. Jadi qurratun saghiratun merujuk kepada bola yang kecil ataupun sebiji bola yang kecil. Mana tanda sebiji? Ni tanda sebijinya ni pada tanwin dham. Sebiji ke sebuah? Sebiji ke sebuah? Tak kira lah sebiji ke sebuah, tapi kalau pesta betul-betul kena tulis. Kalau sebiji lah, kalau sebiji sebuah bola yang kecil. Mana betul sebuah? Salah. Sebiji bola yang kecil. Okey, boleh? Jadi mesti sama. Jadi terus sekali lagi tengok qurratun bola. Bola ini kalimah mufrad muannas. Kemudian saghiratun juga mufrad muannas. Okay? Bola yang kecil. Yang menjadi sifat adalah saghirah. Saghiratun ini adalah sifat. Yang menjadi mansub adalah qurratun. Okey, maka ada 4 ciri yang sama, maka betullah dia sifat mansub. Okey, tengok contoh yang kedua. Sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan mansub. Apa arti mansub? Baris atas. Ini marfu. Mana tadi dikata kedudukan marfu. Mana dia marfu? Ni baris depan. Okey, ini baris depan disebut apa? Disebut apa? Marfu. Jadi marfu ni untuk marfu baris depan untuk bilangan isim mufrad. Jadi kalau bahasa Arab kita sebut marfu bi dhammah. Marfu bi dhammah. Kenapa marfu bi dhammah? Kerana isim mufrad. Marfu bi dhammatun. Marfu bi dhammah. Bi dhammah. Jadi tanda marfu'nya dengan apa? Tanda marfu'nya dengan baris depan. Baris hadapan. Tanda marfu' dengan baris hadapan. Kenapa marfu' bi dhammah? Ada lagi ditanya. Kenapa marfu' dengan dhammah? Jawapannya li'annahu isim mufrad. Isim mufrad. Dia mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Kenapa marfu' dengan dhammah? Sebab isim mufrad. Isim mufrad. Saghirah apa dia punya mauqid dia apa? Sifat. Bila ada sifat mesti ada mausuf. Dia mesti ada kait naik, kait mengaik. Okey. Untuk yang kedua, jelas tak ni? Qurratun saghirah ni jelas tak? Jelas ke tidak? Jelas. Okey, tengok contoh yang kedua. Sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan mansub. Okey, dia kata mazra'atan wasi'atan. Okey, saya delete yang ni. Ingat, ini dia punya baris depan ni dalam bahasa Arab disebut apa ni? Baris depan ni disebut dalam bahasa Arab apa dia? Dhammatun. Dhammah. Okey. Dhammah tu untuk tajwid. Jadi kita sebut tadi apa? Marfu bi dhammah. Marfu bi dhammah. Kenapa marfu bi dhammah? Kenapa marfu bi dhammah?
Lianna ismun mufrad. Mufrad. Sebab isim mufrad. Mufrad. Sebab kalau dua buah bola yang kecil boleh tulis dengan dhammah ke? Tak boleh. Katakanlah kita buat contoh sekarang. Ya, kita tukar daripada sebiji bola yang kecil, kita nak tukar dengan dua biji bola yang kecil. Kalau dua biji nak tulis macam mana? Qurratani. Qurratani. Okey, bagus. Qurratani. Okey, sekarang tengok. Kalau qurratani ni tadi, okey, sekarang tengok. Kalau qurratani, saghiratani. Qurratani saghi. Ada dia ni ya. Saghi. Salah spelling. Qurratani. Qurratani. Saghiratani. Okey. Qurratani. Saghiratani. Okey, sekarang marfu dengan apa? Alif. Alif Dengan nun. alif. Marfu dengan alif. Kenapa marfu dengan alif? Istana. Musanna. Isim Muannas. Istana. Nah, ya, sebab isim musanna. Musanna. Sekarang marfu juga. Sekarang marfu juga, tapi boleh kita kata marfu dengan dhammah? Tak boleh. Tak Tak musanna. boleh. Sekarang marfu dengan apa ni? Alif. Marfu dengan alif. Alif. Kenapa marfu dengan alif? Dua, bilangan dua. Bil alif. Sekarang marfu dengan apa ni? Besar ni titik. Alif. Bil alif. Alif. Marfu dengan apa? Bil alif. Bil alif. Kenapa marfu dengan alif? Sebab bilangan dia. Bilangan dua. Nah, sebab bilangannya dah berubah. Kalau tadi untuk mufrad, sekarang jadi musanna. Okey, kena ingat betul-betul ni. Sebab nanti jumpa Quran tak boleh kenal. Sekarang ni marfu juga, tapi marfu bil alif. Kenapa marfu bil alif? Bil alif. Marfu bil alif. Kenapa marfu dengan alif? Jawapannya isim musanna. Untuk bilangan dua. Kalau mufrad dia marfu bil dhammah. Kalau musanna dia marfu bil alif. Okey? Sekarang kita tukar. Boleh ingat? Marfu untuk isim mufrad dengan dhammah. Untuk musanna marfu dengan alif. Okey? Okey, sekarang kita tukar. Kita tukar. Dan nak marfu, dia nak mansub pula. Ya. Mazra'atan. Apa maksud mazra'atan? Boleh, boleh. Ya, mazra'atan. Ya, lelaki ke perempuan ni? Perempuan. Mana tanda perempuan? Jangan sebut tak. Ta terbagi dua. Ni pun ta, tapi ini ta untuk ini ta maftuhah. Ya, ini ta maftuhah. Ini ta atta, ini pula. Ini ta marbutah. Jadi jangan sebut ta. Sebut ta marbutah. Ya, ta marbutah. Okey? Wasi'atan. Ni perempuan ke lelaki ni? Perempuan. Perempuan. Mana tanda perempuan? Okey, ni untuk bilangan berapa ni? Satu. Tak nak cakap satu. Bilangan mufrad. Ini untuk isim mufrad. Ini pun sama. Okey, mazra'ah sawah, kebun. Wasi'ah sifat dia. Sifat dia apa? Luas.
Jadi luas ni sifat. Ya. Jadi yang disifatkan itu apa dia? Mazra'ah ini. Ya, sawah yang luas. Ya, sebidang sawah yang luas. Sebidang kebun yang luas. Boleh? Ya, okey. Sekarang cuba tengok. Tadi kita belajar marfu. Sekarang kita belajar apa ni? Mansub. 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 Okey. Mansub. Tengok tulis. Ini mansub. Mansub dengan fathah. Kenapa Fathah. mansub dengan fathah? Sebab isim. Isim mufrad. mufrad. Ya, ini pun sama. Ingat, ini tanda baris 2 di atas ni disebut mansub. Mansubun. Mansub Jadi, apa tanda mansubnya? Dengan baris di baris atas. Jadi kita sebut mansub bil Fathah. 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 Ha. Ya, mansub bil Fathah. ada katanya. Ada tak? Mansub bil fathah. Ya, mansub bil fathati. Kenapa tulis baris bawah sini? Kenapa bil fathati ni? Huruf B. Huruf jar. Sebab Jar. ada huruf Jar. jar. Okey, sebab ada harfu jar. Ya, bisa babin awalan bi harfu jar. Okey, sebab dimulakan dengan huruf jar. Jar. Okey, jadi ini disebut mansub bil fathah. Limaza mansub bil fathah? Kenapa mansub dengan bil fathah dengan baris atas ni? Awalin bil Sebab Nah, isim Mufrad. mufrad. isim Musan. mufrad. Sebab isim mufrad. Sekali lagi. Mazra'atan wasi'atan. Mazra'ah ini adalah mausuf. Mazra'ah ini dia punya mausuf. Mansub. Setiap mausuf dia ada sifat. Sifat. Wasi'atan adalah sifat. Ya, sifat. Mazra'atan wasi'atan. Mazra'ah mansub, wasi'ah sifat. Okey. Sentiasa ingat sifat wajib ikut mansub. Senantiasa ingat sifat wajib ikut mansub. Senantiasa ingat sifat mansub ada 4 ciri yang mesti Sama. 4 ciri yang mesti sama. Ingat sampai bila-bila. Walaupun kita kata mudah, tapi dia berkendak kepada 4 ciri yang sama. 4 ciri yang sama. Ya, okey. 4 ciri yang sama saya tak payah ulang sebab sudah belajar minggu lepas. Dan hari ni pun saya dah ulang tadi. Okey. Jadi ini mansub dengan fathah kerana isim mufrad. Cuba kita tukar nak jadikan mansub untuk bilangan 2 macam mana? Mazra'atain. Mas, sorang-sorang. Kalau ramai-ramai tak dengar. Mazra'ataini. Ini sifatnya Wasi'ataini. wasi'ataini. Ya. Wasi'atain. Tidak. Ya. Jadi tak comel. Wasi'ataini. Wasi'ataini. Ini yang huruf apa kita panggil ni? Ya, huruf lin. Yang huruf
lin. Ya, ya harfu Ya lin. lin. Ini kalau jumpa dalam Al-Quran, ya harfu lin menandakan bilangan berapa? 2. Dua. Solat subuh tadi Sana. baca macam mana? Musan. Solat subuh tadi. Musra. Kenapa baca rakaat ini? Dua. Sebab 2 rakaat. Dua Jadi senantiasa ingat. Bila kita baca Al-Quran, jumpa ya huruf lin. Ya, ya huruf lin. Di atasnya ada tanda sukun. Menunjuk kepada bilangan musan. Ya, bilangan musanna. Jumpa dalam Al-Quran, ya huruf lin kemudian diikuti oleh nun. Nun kasrah. Nampak ni? Nun baris bawah. Berarti bilangan dua. Mazra'ataini wasi'ataini. 2 kebun atau 2 sawah yang luas. Senantiasa ingat sifat mansub di tengahnya ada kalimah yang. Ya, ada kalimah apa? Yang. Ya, yang. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. Jadi tanda dia punya mansub ialah dengan huruf ya. Ya huruf apa ni sekali lagi? Ya huruf lin. Lin. Ya huruf lin. Lin. Okey, sekali lagi tanya. Mana tanda mansub bagi kalimah mazra'ataini wasi'ataini? Mana tanda mansubnya? Ya. Kenapa dia Ya. mansub? Okey, limadza mansub bil ya? Kenapa dia mansub dengan ya? Dia musanna. Dia musanna. Sebab isim musanna. Sebab bilangan Dua. Okey, boleh ingat tanda mansub tadi marfu. Sekarang mansub. Mansub bil fathah untuk isim mufrad. Mansub bil ya untuk musanna. Nah. Okay, jangan lupa. Jangan lupa. Musanna. Musanna untuk bilangan dua. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Senang. Ya, okey. Yang ketiga, sifat mansub dari isim mufrad dengan kedudukan majrur berharkat tanwin kasrah. Okey, tengok zamilin hasanin. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita jadi zamilin hasanin. Okey, zamilin hasanin. Apa maksud zamil? Kawan. Teman. Cantik. Teman yang baik. Teman. Baik. Jamil cantik, ini bukan cantik. Ini zamil. Zal. Rizal. Zamilin. Panjangnya kaki zalnya. Teman. Okey. Zamilin. Okey, nampak di baris ni? Nampak baris ni? Baris di bawah ni disebut majrur. Disebut apa? Majrur. Okey, baris di bawah ni disebut majrur. Okey, ni majrur dengan apa? Majrur bil kasrah. Kasrah. Ya, majrur bil kasrah. Kasrah. Bil kasrati. Kasrah. Bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Kenapa dia majrur bil kasrah? Mufrad. Jamak. Mana pula jamak? Ini mufrad. Majrur bil kasrah kerana isim mufrad. Okey. Ini majrur bil kasrah. Kenapa majrur bil kasrah? Isim mufrad. Mana zamil? Kawan. Tulis apa? Teman, kawan. Boleh. Zamil berarti kawan. Kawan. Tapi kawan ke mana zamil ni? Zamil artinya kalau macam kita tak boleh guna zamil. Zamil ni untuk remaja. Untuk remaja. Kita remaja ke? Bukan.
Remaja tua. Jadi jangan pula kita guna dah umur Betul, ya. 50 dengan kalimah zamil. Gelak orang Arab. Ya. Kita bukan zamil, kita syaibun. Ya, Betul lah dengan syaitan. okey. Zamilin artinya ni untuk yang remaja. Ya, remaja. Okey, zamil artinya kawan ataupun teman. Berapa ramai ni? Berapa ramai teman ni? Seorang. Mana tanda seorangnya? Kasrah. Ini tanwin kasrah. Ini merujuk kepada bilangan mufrad. Okey, jadi zamil artinya seorang teman. Okey, seorang teman. Okey, macam mana sifat kawan dia tu? Hasani. Hasani. Jadi Hasani ni sifat orang. Sifatnya macam mana? Ni kita doalah supaya kita jadi sifat ini. Hasani ni baik. Ya, baik. Ya, baik, sangat baik. Ya, jadi zamilin hasanin artinya seorang teman yang baik. Ya, seorang teman yang baik. Tengah ni ada kalimah yang. Bila ada yang ni memberi maksud sifat mausuf. Saya bagi tahu awal-awal nanti kita akan belajar mudhaf mudhafun ilaihi. Mudhaf mudhafun ilaihi juga isim bertemu isim tapi tak boleh ada kalimah yang. Ya. Okey. Zamilin hasanin seorang teman yang baik. Okey, bagus tak kalau dapat teman yang macam ni? Bagus. Bagus. Okey, jadi zamilin ni adalah Mausuf. Hasanin ni Sifat. hasanin, baris salah. Bukan hasinin, hasanin. Hasanin ni jadi apa? Sifat. Sifat. Jadi dia kena ikut. Ni baris 2 bawah, ni pun mesti baris 2 di bawah. Okey, hasanin sifat. Yang kita kena usaha supaya kita ada sifat hasan. Dulu ada lagu Hasan budak baik kan? Hadisin hasanin. Hadis. Apa dia? Hadisin hasanin boleh kan? Hadisin hasanin. Hadis yang baik. Ada tak dengar? Okey, ada. Memang Ada. semua hadis bersifatnya baik. Hasan. Ada hadis yang bersifat sifat yang pertama, hadis sifat yang pertama apa dia? Hadis yang sahih. Ya. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Jangan sebut hadis tapi tak kita orang Islam. Ya, mestilah kita dah hadis ni macam mana sifatnya? Hasan ke, sahih ke, dhaif ke. Ya, okey. Kalau yang ditolak tu itu bukan hadis, itu tipu. Ya, hadis cuma ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Jadi sifat hadis tu macam mana? Kalau yang hadis sahih tu tak perlu dipertikaikan. Hasan pun okey. Ya, dhaif tu masih lagi dipertikai kerana perawinya. Nak ada hadis pula gini. Ya, perawinya. Jadi perawi tu sanad tu sampai dia punya sanad tu perawinya macam mana? Sikah ke, dhabit ke, tu kena belajar bab hadis pula insya-Allah, ya. Okey. Okey, jelas dekat sini zamilin hasan, ya, zamilin hasanin. Hasanin adalah sifat, zamil adalah mausuf. Jadi seorang teman yang baik. Adakah awak benar-benar telah menjadikan diri awak semua menjadi zamilin hasanin? Ya. Naam, alhamdulillah. Ya, bagus lagi. Tanya. Ya, berusahalah untuk menjadi, jangan menjadi orang yang disebut di depannya lain, belakangnya lain. Ya, dalam bahasa Arab, kalau di depannya lain, belakangnya lain disebut namimah. Dalam 2 muka. Nauzubillah min zalik. Okey, alhamdulillah. Cuba nak tanya. Ya. Kalau dewasa tadi apa tak dengar tadi? Kalau dewasa,
Kalau Zamil. dewasa jangan guna kalimah zamil ni. Tak dengar tadi. Kalau dewasa tak boleh guna kalimah zamil. Zamil ni untuk remaja. Dewasa apa tadi? Tak dengar. Kalau dewasa kita sebutlah Sayyidah. Kalau Sayyid. kita ni Sayyidah. Sayyidah. Kalau lelakinya Sayyid. Sayyid. Okey. Tak bolehlah guna zamil sebab kita bukan zamil lagi. Bukan zamilatun lagi. Okey. Sadikin tu apa Ustazah? Sadikin. Nampak dia? Dia kalau nak kawan ada zamil ni untuk remaja. Boleh guna kalimah sahabah. Ya, sahabat. Anda kita guna cakap Melayu sahabat. Ya, boleh. Ya, boleh guna kalimah. Sadikin. Sadiq pun boleh, kawan yang jujur. Sahabat tu betul-betul akrab. Jadi bahasa Arab ni ada kalau kita sebut sahabat tu berarti akrab, rapat. Ya, kawan yang rapat. Yang kalau kita kata sadiqi ni kawanku, yang tu tak berapa rapat sangatlah kot. Kalau bila sebut sahabat, itu sebab bila kepada Rasulullah dia tak sebut kawan, dia sebut sahabah. Ya, maksudnya yang benar-benar dekat dengan Rasulullah. Dan bila nak jadi sahabat Rasulullah pun ada syarat. Kan? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Hidup sezaman dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah. Beriman kepada Allah dan Rasul. Dan meyakini Al-Quran. Ya, ada syarat. Nak jadi sahabat, ada syarat. Syaratnya hidup sezaman dengan Rasulullah. Sebab tu kita tak jadi sahabat. Kita jumpa Rasulullah ke? Tak jumpa Rasulullah. Memang tak jadi sahabat. Kita cuma ada satu je. Kita beriman kepada Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah. Dua tak ada. Kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah. Dan kita tidak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kita beriman Rasulullah. Lalu kita menjadi orang yang lebih baik kerana tak jumpa tapi lebih sangat-sangat beriman. Ya, sangat-sangat beriman, maka kita lah orang yang dikasihi oleh Rasulullah, tidak hidup dengan Rasulullah, tidak bertemu Rasulullah, tapi benar-benar yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tak? Yes. Okey, jadi masuk hukum fiqh sekali lagi. Okey, tak apalah. Nak belajar bukanlah sekadar nak fahami je. Semua pun nak kena faham. Bila sebut hadis tadi, hadis itu disandarkan kepada siapa? Ketiga. Hadis disandar kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadis wajib disandar kepada Rasulullah. Hadisun ini adalah kata-kata daripada Rasulullah. Hadis ini disandar kepada perbuatan Rasulullah. Hadis disandar kepada takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila disebut hadis kena disandar kepada qaul. Ya, qaul. Mana qaul? Qaul. Mana qaul? Qaulun. Mana qaul? Perkataan. Percakapan. Okey. Kalau fi'lun? Perbuatan. Okey. Jadi bila disebut hadis, bila kita peringkat kita ni bukan peringkat zamil, ya, kena jelas. Ya, kena jelas. Ya, saya. Selalu orang kata ukhti ke, boleh cakap Sayyidah lah ya? Sayyidah. Jarang orang cakap Sayyidah. Kalau kita sebut ukhti Ada macam ni. Ya, bagus. Tak apa, boleh je tanya insya-Allah ya. Boleh tanya. Mana tak jelas boleh tanya sebab kita bukan sekadar nak belajar bahasa Arab, nak faham betul-betul apa yang diajarkan Allah dengan kata-kata yang ma'ruf. Betul kan? Qaulul ma'ruf. Ukhti. Ukhti. Saya suka guna kalimah dia, ukhti. Ya, ukhti ni daripada kalimah ukhtun. Kerana ukhti saudaraku. Ya, dan ukhti ni juga merujuk kakakku, adikku. Ya, tengok kalau yang kabir jadi kakak. Kalau yang saghir jadi adik. Ya, boleh. Ya, asal kalimahnya ukhtun. Ukhtun.
Kalau ukhtu ni boleh memberi maksud kakak, boleh memberi maksud adik, boleh memberi maksud saudara. Tapi ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau lelaki akhun. Jadi kalau saudaraku untuk lelaki akhi. Ya, akhi. Okey, akhi. Boleh? Kalau Sayyidatus itu pangkat ya, pangkat. Kita merujuk kepada pangkat. Macam tuan lah, tuan. Jadi tuan mana ada budak? Tuan mesti dah dewasa kan? Ya, kalau lelaki kita sebut tuan, kalau perempuan kita sebut puan. Boleh ke? Siapa bertanya? Boleh, jelas tak? Jelas. Okey. Alhamdulillah. Biasalah guna kalimah ni. Ya, ukhti. Seronok. Kan kita mengaku kita ni semua bersaudara kan? Innamal mu'minuna. Semua kita ni bersaudara. Okey? Jadi selalulah panggil ukhti, akhi. Seronoknya. Okey, nanti kita belajar ni sandar menyandar. Okey, hari ni kita tak belajar sandar menyandar. Kita belajar sifat mansub. Okey, nanti kita belajar sandar menyandar. Okey, alhamdulillah. Ada lagi nak tanya? Ustazah. Ya, saya. Yang tu pakai isim mausul. Yang mana? Yang zamilin, hasanin. Ini ia sifat mausuf. Mausuf. Yang tu pakai yang ni di tengahnya yang tu pakai isim mausul. Yang mana satu Tuan Jim? Yang ada yang. Yang ada yang tu Ustazah. Yang kalau ada yang ni bila disebut ada terjemahan yang, bila kita baca Quran, ada kalimah yang dia mesti jadi sifat mausuf. Mesti jadi sifat mausuf. Ya. Nanti kita akan belajar satu lagi tajuk. Nanti insya-Allah kita akan belajar mudhafun ilaihi. Isim bertemu isim juga. Isim bertemu isim tapi berbeza, tak sama, totally different. Ya, sama sekali tak sama. Ya, tak sama. Okey, yang hari ini kita belajar, tu sebab saya tekankan betul-betul. Nanti kita akan berjumpa dalam bentuk ukhti, akhi. Ini kita tak sebut sifat mansub. Ini kita tak sebut sifat mansub ya. Nanti kita belajar. Ini disebut mudhafun ilaihi. Nantilah. Ya, jadi kenal dulu betul-betul sifat mansub. Okey, tadi saya sebut hadis, tak habis pun. Hadis ni mesti disandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu qaulnya, fi'lunnya dan takrirunnya, diamnya. Okey, 3. Dan juga sifatnya. Ya, sifat pada Rasulullah itu. Maksudnya dia punya tubuh badan. Rasulullah juga dikatakan hadis. Okey, sekarang cuba tukar balik zamilin hasanin ini kepada musanna. Isim musanna. Ini isim mufrad kan? Ya. Okey, sekarang tengok ni majrur bil kasrah. Ni majrur bil kasrah. Kenapa dia majrur bil kasrah? Limadha majrur bil kasrah? Mufrad. Sebab isim mufrad. Ya, jadi majrur bil kasrah kerana isim mufrad. Okey, ini dalam bentuk makrifah ke nakirah? Nakirah. Dalam bentuk nakirah. Alhamdulillah. Kalau kita nak jadikan makrifah, awalnya letakkan alif. Okey, cuba kita tukarkan untuk musanna dalam bentuk makrifah. Boleh cuba. Zamilani. Makrifah. Zamilani. Banyaknya mazhab. Makrifah ada alif lam. Makrifah ada alif lam. Zamilani. Ingat, ini majrur. Ini majrur.
Majrur Zamili. 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 Tu. Ya ni. Sama. Nah ini ya lin, ya Ya. lin buat Ni mat. azami Hati. laini. Aini. Majrur bil ya. Ya, majrur bil ya. Al hasa naini. Oh, bukan. Ya. Al Dia perempuan. hasanaini. Ya, okey. Ni dalam bentuk makrifah ya. Az-zamilaini berkurang mana? Dua. Ya. Dua. Mana tahu dua? Ada tambahan. Ya. So sekarang ni kita tak sebut mansub ya. Kita sebut majrur. Kita sebut apa? Majrur. Majrur bil ya. Majrur bil ya. Kenapa majrur bil ya? Sebab isim Musanna. Isim sana. ni yang banyak orang keliru ni. Sebab Oh, ya. ya tadi pun ya, tapi tadi ya kita sebut mansub kan? Sebab tadi ya sebelumnya baris atas. Ini sebelumnya baris bawah. Jadi buat no dekat tepi. Bila dengan ya ni dia boleh jadi mansub dan dia boleh jadi majrur. Ya. Tetapi biasanya majrur sebelumnya mesti ada kalimah isim kalimah harfu jar. Ya, kalimah harfu jar. Ya. Ataupun sebelumnya dia menjadi mudhaf. Baru dia boleh menjadi majrur. Okey, jadi buat nota dekat tepi ni. Ya, yang menerima ya dengan huruf ya harfu lin ya pada mansub dan pada majrur. Mansub pun dia boleh. Ya, mansub. Tadi kan kita belajar mansub. Mansub. Dan juga majrur. Contoh, katakanlah ini saya buat kalimah dalam bentuk mansub ya. Ni contoh saya buat mansub ya. Zamilan. Ni dalam bentuk mansub. Zamilan hasanan. Ini dalam bentuk mansub. Ini dalam bentuk majrur. Nampak ni? Zamilan hasanan. Ini mansub. Ini mansub kan? Ya. Kalau dalam bentuk majrur, dalam bentuk dia punya mansub untuk musanna, mansub musanna tetap dengan ya. Nampak ni? Tetap dengan ya. Jadi yang beza dia tengok pada mufrad. Kalau mufrad mansub bil fathah. Ya, mansub bil fathah. Ya. Bila jadi musanna dia tetap dengan ya huruf lin. Ingat, bila mansub tetap dengan ya. Ya huruf lin. Ya huruf lin. Dan bila majrur pun sama. Ini majrur bil kasrah untuk isim mufrad. Bila majrur tetap dia guna ya huruf lin. Ya. Cuma bezanya nanti bila kita jadikan dia ayat, ya, kenapa ini dia mansub? Semestinya sebelum ni ada fi'il dan fa'il. Kenapa di sini majrur sebelumnya ada harfu jar atau sebelumnya ada mudhaf yang kita belum belajar lagi. Ya, belum belajar. Jadi perubahan sama ada baris di bawah atau baris di atas atau baris di depan mesti ada sesuatu yang mengubahnya. Semestinya ada yang mengubahnya. Ya. Mesti ada yang mengubah. Jadi tolong tulis mansub ni dia akan datang sama ada dia mansub sebelumnya fathah atau sebelumnya majrur. Ni majrur nampak ni? Okey.
macam tak berapa faham je tu. Hilang. Dia melopong. Saya tak nampak muka pun saya tahu sebab dah tua dengan kelas. Mata hati lah. Dah orang tertua dengan kelas. Okay. Ini mansub untuk bilangan satu. Saya cakap Melayu sebab kalau cakap Arab cakap guna tu kan tak faham. Ini mansub dengan baris atas untuk isim mufrad. Ini mansub baris atas untuk isim mufrad. Ini majrur. Ini majrur dengan kasrah untuk isim mufrad. Sekali lagi. Ini majrur dengan kasrah untuk isim mufrad. Maknanya kedua-duanya bilangannya satu. Bilangan berapa? Satu. Yang berbeza ini mansub. Yang berbeza ini mansub, ini majrur. Bilangan sama. Bilangannya sama. Bilangan berapa? Satu. Bilangannya mufrad. Satu. Ya, bilangan mufrad. Cuba belajar di Arab sikit. Ya, bilangannya mufrad. Ya, bilangan tetap mufrad. Ya, bilangan mufrad. Apa maksud mufrad? Satu. Okey. Tengok, ini bilangan satu. Tanda berbeza. Ini baris atas. Ini baris bawah. Okey, baris atas kita sebut marfu'. Salah maaf. Mansub. Baris bawah majrur. Majrur. Ni dia. Majrurun. Ni dia. Majrurun. Ni majrur. Majrur artinya baris Bawah. Okay. Baris bawah kita sebut dengan kalau baris bawah untuk bilangan satu kita sebut majrur bil kasrah. Ya, majrur bil kasrah. Majrur bil kasrah. Tadi saya dah tuliskan majrur bil kasrah? Dah. Okey. Kenapa majrur bil kasrah? Sebab isim mufrad. Okey. Ini mansub bil fathah. Kenapa mansub bil fathah? Sebab isim Mufrad. Okey, jelas? Jelas. Okey, sekarang nak masuk musanna. Dah habis dah mufrad ya. Dah habis mufrad. So sekarang pergi musanna. Apa maksud musanna? Bilangan dua. Bilangan dua. Musanna artinya bilangan dua. Okey, sekarang kita tukarkan bilangan dua. Okey, tadi ini nakirah, ini nakirah. Saya cuba tukarkan untuk dapat dalam bentuk ma'rifah. Okey, bila ma'rifah kita mula dengan alif lam. Bila ada alif lam kita sebut isim ma'rifah. Okey, sekarang kita buat isim ma'rifah untuk bilangan musanna. Untuk bilangan apa? Musanna. Untuk bilangan dua. Okey, kita nak tukar dua orang teman. Ya, dua teman, dua orang teman ke dua teman? Dua teman. Ya, dua teman ataupun dua kawan. Ya, dua kawan. Dua orang kawan. Betul ke saya cakap Melayu? Okey, yang penting fahamlah tu. Okey, az-zamilaini. Kita tak boleh guna az-zamilani. Tak boleh. Sebab ini bukan pada kedudukan marfu'. Kalau marfu' dia akan jadi az-zamilani. Ya. Kalau pada kedudukan marfu' dia akan jadi az-zamilani. Marfu' dengan alif. Sekarang dia bukan marfu', dia majrur. Nampak ni majrur? Nampak ni majrur? Bila majrur untuk bilangan dua, kena tulis dengan menggunakan ya huruf nin. Ya, saya tekankan lagi ya huruf nin. Sebab nanti kita akan jumpa dalam Al-Quran ya huruf mad.
Kalau yang huruf mad itu untuk jamak. Dia tak boleh jadi musanna. Bila dengan yang huruf in, dia guna untuk musanna. Ingat solat subuh rakaat ini untuk bilangan 2. Okey, kalau yang huruf mad itu untuk jamak. Okey, ingat betul-betul. Jadi az-zamilaini 2 orang teman. Ini adalah dalam bentuk makrifah dan dia di tempat mausuf. Kemudian bilangannya adalah musanna pada kedudukan majrur. Pada kedudukan apa? Majrur. Majrur. Okey. Bila ada mausuf, dia berkenaan kepada sifat. Macam mana sifat dua orang ni? Dua orang teman ni sifatnya baik ke, tak baik ke? Ya, jadi ni 2 orang teman yang baik. Kalau seorang dalam bentuk nakirah hasanin. Ini 2 orang dalam bentuk makrifah. Kenapa kena makrifah? Sebab dia punya maksud makrifah. Jadi al-hasanaini. Apa dia? Al-hasanaini. Nampak? Al-hasanaini. Okey, boleh. Sekarang ni al-hasanaini. Ingat yang huruf din sebelumnya mesti baris atas. Yang huruf din sebelumnya mesti baris atas. Mesti. Okey. Jadi sekarang berapa orang teman ni? 2. 2 orang teman yang baik. 2 orang teman yang baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ya, mudah-mudahan bukan 2 orang, ramai teman yang baik-baik. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, ini pada kedudukan majrur. Majrur bil ya kerana isim musanna. Bilangan musanna. Okey. Saya nak buat guna. Ni okey, saya nak buat ini musanna dengan majrur bil ya. Ini majrur dengan apa ni? Majrur bil ya untuk musanna. Okey, sekarang nak tukar kepada mansub. Okey, ni zamilin, ni jadi zamilan. Ya, ni tambah alif sebab dia ada hukum lain. Hukum tajwid bila berhenti jadi ma'i luat. So kena tambah alif. Kita tak boleh tulis zamilan dengan macam ni ya. Kita tak boleh tulis zamilan macam ni, salah. Tahu sudah di dalam Salah, ni salah. Boleh. Zamilan kena tambah alif sebab dia balik semula kepada hukum tajwid. Okey, boleh faham tak? Faham. Oh, sini man. Okay, zamilan ini mansub. Ya, ini adalah mansub di tempat mansub. Dekat-dekat mansub. Ni nampak mansufun. Ya, mansub dengan huruf fa. Ini mansub dekat-dekat, jangan balik pula. Mansub yang disifati. Ya, manakala mansub merujuk kepada baris. Jangan terbalik-terbalik sekarang. Okey. Ini mansub dengan fathah. Ini mansub bil fathah. Kenapa mansub bil fathah? Sebab isim mufrad. Sebab ini isim mufrad. Okey, ini mansub hasanan ialah sifat. Jadi ini seorang teman yang baik. Okey, seorang teman yang baik. Teman yang baik itu siapa-siapa je lah. Okey, seorang teman yang baik. Okey. Ini sekali lagi, ini kita sebut mansub dengan fathah. Ya, mansub bil fathah. Okey, sekarang kita tukar kepada musanna. Kita tukar kepada musanna. Okey, katakanlah kita nak buat dalam bentuk makrifah. Tetap sama, tak berubah. Inilah juga kalimahnya. Az-zamilaini al-hasanaini. Tetap tak berubah. Yang kita sebut berubah apa? Kita tak sebut majrur. Kita sebut apa? Kita sebut mansub. Kita sebut apa? Mansub. Mansub dengan apa?
Dengan ya. Dengan ya. Ya. Kenapa mansub dengan ya? Kenapa mansub Musanna. dengan ya? Musanna. Ini musanna. Kena tukar di sini. Jangan tulis majrur. Jangan tulis majrur. Sebab tadi kita bicara tentang mansub. Nampak ni? Kata kita bicara tentang mansub. So, di sini kena tulis mansub. Jangan tulis majrur lagi. Jelas ke tidak ni? Ni mansub bil ya. Okey, jadi bila mansub bil ya ni diguna pada dua tempat. Sama ada dia mansub atau majrur. Mana kita nak kenal mansub atau majrur? Bila dijadikan ayat. Bila dijadikan ayat. Kalau tak jadi ayat, tak nampak perbezaan. Okey, jelas? Okey, InsyaAllah. Kalau ada soalan boleh bertanya sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk yang C itu. Ada soalan? Kalau isim musanna tu, Ya. kalau kita tak nak buat makrifah, kita nak buat dalam bentuk nakirah, boleh ke? Boleh, Datin. Boleh. Ini yang bercakap ni kenal Dr. Ma'mur. Ini isteri dia. Ini isteri Dr. Ma'mur yang cakap ni. Katakan kita tak nak buat dalam bentuk makrifah, keluarkan alif lam ni. Sekarang saya keluarkan ayat, Datin saya keluarkan alif lam ni. Alamak, cabut semua. Tak apa, nanti saya tulis balik. Okay, kalau saya keluarkan alif lam, dia akan jadi macam ni. Zamilaini. Tapi tak boleh dekat zal ni ada sabdu. Kenapa dekat alif lam ni tak boleh ada sabdu? Tadi bila alif lam tadi saya letak ada sabdu. Kenapa bila saya keluarkan alif lam saya tulis zamilaini? Kenapa dah tak ada sabdu pada huruf zal ni? Dia khusus. Dia tak ada huruf sebelumnya. Betul. Ya betul. Tak ada huruf sebelumnya. Jadi kenapa tadi dekat bila ada alif lam tadi, kenapa huruf zal ni saya letakkan sabdu? Rujuk kepada hukum tajwid. Sebab dia huruf syamsiah. Sebab ya huruf zal ni tidak ada alif lam, betul macam Datin cakap tadi. Jadi bila dia sekadar tidak dimulai alif lam, jadi tidak merujuk kepada alif lam ma'rifah ataupun alif lam, bukan, tidak merujuk kepada alif lam samsiah atau alif lam qamar. Bila dia letak alif lam, dia kena ikut hukum tajwid. Okey, jelas tak? Okey. Datin memang faham lah. Yang lain faham tak? Okey, Halimah faham tak kenapa tadi bila ada alif lam, Umi letak sabdu dekat atas zal ni? Faham. Halimah ada tak hari ni? Halimah ada ke tak ada hari ni Halimah? Faham. Ada. Ada. Kalau kita letak alif lam, kita kena letak sabdu sebab dia dah merujuk kepada alif lam samsiah. Bila kita keluar jangan letak sabdu lagi. Kalau kita letak sabdu di sini jadi salah pula. Okey, jadi ini dalam bentuk nakirah. Zamilaini hasanaini. Maksud tetap sama. Dua orang teman yang baik. Cuma tadi merujuk kepada makrifah. Bila dimulakan alif lam, dia merujuk kepada makrifah. Okey, ada lagi tak soalan yang lain? Ada tak? Siapa-siapa pun boleh tanya, insyaAllah. Lagi banyak tanya, lagi banyak awak dapat, lagi apa yang saya belajar, saya keluar. Keluarlah, kalau tak tanya, disimpan dalam otak. Okey, semua jelas? InsyaAllah. Nah, kalau semua jelas, so kita tukar kepada C. Ya, C. Apa je? Okey, tengok C. Dari isim musanna. Ni kita baru nak dia tulis tapi kita dah buat awal. Okey, tak apa. Tengok. Dari isim musanna, sifat mansub dari isim musanna berkedudukan marfu'. Ingat tanda gariskan marfu'. Tandakan marfu'. Bila kita belajar bahasa Arab, 3 perkara: marfu', mansub, majrur, majzum. Bila kita belajar bahasa Arab, 4 perkara. Kena ingat betul-betul. Ingat betul-betul.
Marfu'. Ada berapa tanda marfu'? Kena ingat. Kena ingat. Depan. Okay? Ingat. Jangan lepas ni tanya tak ingat. Apa benda marfu'? Apa mansub? Tanya tak ingat. Susahlah. Okay? Bila dah otan kat sekolah tapi boleh lah. Tapi pun tak berani nak otan. Kat sini nak otan. Lagi tak berani. Majzum. Ini zal ya. Majzum. Ya. Majzum. Ini zal ya. Nampak macam wow pula. Majzum. Bila kita belajar bahasa Arab, bila orang sebut marfu', ya, ada berapa tanda marfu'? Mansub. Ya, ada berapa tanda mansub? Majrur, ada berapa tanda majrur? Majzum. Majzum ni senang lah. Ya, mati semua dia. Ya, majzum ni hanya terlibat pada fi'il, dia tidak terlibat pada isim. Ya, majzum hanya ada pada fi'il saja. Dia tidak terlibat pada isim. Okey. 3 ni terlibat pada isim. Marfu' ada pada isim, mansub ada pada isim, majrur ada pada isim. Dan bila kita sebut marfu' ada pada fi'il, mansub ada pada fi'il, majzum ada pada fi'il, yang tidak ada pada fi'il ialah majrur. Jadi dia 3-3. 3-3. Apa dia 3-3? Sangat adil. Sampai pada kalimahnya pun adil. Bila kita sebut ya fi'il, dia ada 3. Apa dia? Fi'il ada tanda marfu', fi'il ada tanda mansub, fi'il ada tanda majzum. Kita belum sebut lagi, nanti kita belajar. Tapi saya bagi tahu awal-awal. Okay, bila kita kata isim, juga ada 3. Ya, ada marfu', ada mansub, dan ada majrur. Kalau kita tengok di hujung yang ketiga sahaja yang berbeza. Fi'il dia ada majzum, isim dia ada majrur. Ya, ini mim ya, ini mim ya, majzum, ini mim. Okey. Sekarang kita masuk kepada yang dia nak ajar kita untuk musanna. Yang kita dah belajar pun tadi. Tengok kalimah al-baitani al-jamilani. Ini tanda marfu'. Tolong gariskan marfu'. Okey. Okey. Al-bait lemah. Al-bait. Ni berapa rumah ni? Berapa buah rumah? 2. 2 rumah. Al-jami. Ni takkan sukun pun tak apa. Cantik. Okey. Jadi sekarang bilangan berapa ni? Musanna 2. Bilangan 2. Marfu' ke, mansub ke, majrur? Majrur. Okey, iya ke majrur? Hai bagi belajar. Mansub. Aku ambil alif. Ni dengan apa ni? Dengan alif. Alif ni tanda marfu'. Marfu. Al-baitani adalah 2 buah rumah. Ada kedudukan isim ma'rifah. Dan dia adalah mausuf. Ini mausuf lah, 2 buah rumah. Objeknya apa? 2 buah rumah. Pada kedudukan apa? Marfu'. Mana tanda marfu'? Alif. Apa marfu' dengan alif? 2. Musanna. Musanna. Ya, jadi alif ni untuk merujuk kepada bilangan. Bilangannya berapa? Musanna. Okey, musanna. Okey, apa tanda marfu'nya? Bil alif. Jadi marfu' bil alif. Marfu' bil alif. Apa marfu' bil alif? Kerana isim musanna. Kalau sebuah rumah, al-baitu.
Marfu dengan apa? Marfu dengan dom. Dhamma. Nah, kalau sebuah rumah al-baitu. Al-baitu. Ini marfu dengan apa? Dhamma. Dhamma. Kenapa marfu dengan dhamma? Mufrad. Sebab mufrad. Al-baitani. Ini marfu dengan apa? Alif. Alif. Dengan alif. Sana. Musanna. 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 Dah pandai tak payah sebut isim, sebut je musanna. Ini mufrad. Tanda marfu'nya dengan dhamma. Ini musanna. Tanda marfu'nya dengan alif. Jangan tukar lagi dengan ya. Markah kosong nanti. Okey? Boleh? Jadi dia kata al-baitani al-jamilani. Al-jamilani jadi apa? Sifat. 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 Jadi sifat. Sifat kepada al-baitani. Al-Baitani. Mansuf. Sifat wajib ikut apa? Mansuf. Sifat senantiasa sampai kiamat dunia dia ikut mansuf. Dua buah rumah yang di sini tengahnya mesti ada kalimah apa? Yang. Ya. Yang. Dua buah rumah yang cantik. Okey, dan ini pun mansub. Ini pun marfu. Marfu dengan apa? Alif. Kenapa marfu dengan alif? Sana. Jadi al-jamilani mansub ke sifat? Sifat. Sifat. Ya, cantik itu sifat. Cantik itu bukan objek. Ya, cantik itu sifat. Okay. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Ingat, kalau marfu ni dia dengan satu je tanda, alif. Ya, satu je. Dia tak boleh macam tadi dia share. Yang tu boleh dua. Satu mansub, satu majrur. Tapi bila marfu dia tak ada share. Dia alif satu je. Dia marfu saja. Ya, kalau tadi ya dia boleh sama ada mansub atau majrur, kan? Kalau untuk marfu tak ada, alif saja. Untuk bilangan dua, alif sahaja. Ya, jadi marfu bil alif untuk musanna. Okey. Okey, untuk bilangan dua lagi. At-tilmizaini al-adibaini. Itu untuk bilangan dua. Tapi dia bukan marfu, dia mansub. Mana tanda mansub? Tanda dekat buku tu. Ya. Ya, harfulin. Jadi saya yang ajar ya lin tu pada guru lain ni tak sebut pun. Sebab kenapa saya nak mudahkan kenal bilangan. Sebab ya dalam Quran ada dua. Satu ya mat, satu ya lin. Jadi bila ya lin tu bilangan dua. Apa maksud at-tilmizaini? Dua orang murid. Dia tak ada jadi dua orang pelajar. Kalau pelajar tak boleh guna tilmiz. Tilmiz ni untuk sekolah rendah saja dengan tadika. Tulis kat situ bila diguna tilmiz untuk tadika dan sekolah rendah. Bila naik sekolah rendah tak boleh guna tilmiz. Macam tadi zamil. Dah tua tak boleh guna zamil. Sama juga. Tilmiz ni untuk murid. Bila pelajar tak boleh guna tilmiz. Nanti kita belajar. Pelajar, kalau pelajar dengan sampai kepada universiti digunakan kalimah talibun. Ya, talibun. Dia tak boleh guna tilmiz. Tilmiz untuk kindergarten and primary school. Okey? Sekali lagi. Jadi Zaini ni ada ya huruf li untuk bilangan dua pada kedudukan mansub. Dua orang murid. Dua orang murid lelaki. Ya, sebab dia tidak ada tanda muannas. Sifatnya al-adibaini. Dua orang murid yang sopan. Ya, al-adibaini sopan. Ya, dua orang murid yang sopan. Ya, kalau nak tulis dua orang murid yang bersopan. Jadi pada kedudukan mansub. Jadi mansubnya dengan huruf apa? Mansubnya dengan huruf ya. Ya huruf lin. Ada kedudukan isim makrifah kerana didahului oleh alif lam. Dan ta tu ada tanda sabdu kerana alif lam samsi. Ya, sebab ta tu huruf samsi. Ya. Jadi at-tilmizaini mansub. Sifatnya ialah al-adibaini.
Dua orang murid yang sopan. Merujuk kepada dua orang murid lelaki. Dan boleh juga satu lelaki, satu perempuan. Yang tak boleh dua-dua orang murid perempuan. Kalau dua orang murid perempuan, dia tak tulis macam ni. Dia tulis lain. Okey? Al-akhir. Tengok yang ketiga. Al-ustazaini asyara. Yang tu boleh letakkan dekat huruf shin tu, sabdu dekat atasnya. Letakkan sabdu dekat atasnya sebab dia alif lam saksiyah. Al-syarifaini, al-syarafaini, al-ustazaini, kemudian sifatnya asyarafaini. Letakkan sabdu. Asyarafaini. Dua orang ustaz yang mulia. Dua orang ustaz yang mulia. Jadi sifat ustaz tu yang mana? Asyarafaini. Ya, pada kedudukan apa? Majrur. Ya, pada kedudukan majrur. Jadi sama ya dengan ya. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas, ya, kalau berhenti, kalau jelas saya berhenti kat sini sebab ada kelas